Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai orang tanya kepada saya, apa seterusnya strategi politik yang bakal dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad? Baik, mari kita perlahan-lahan kita buat satu analisis. Strategi politik Mahathir sepanjang kerjaya beliau terkenal sebagai seorang yang cukup licik, berlapis dan berpandangan jauh. Berikut adalah 5 strategi utama yang kemungkinan besar bakal akan dilakukan oleh Mahathir yang sering digunakan untuk memegang, mengekalkan dan mengembalikan kuasa. Ini memang sangat mengejutkan tuan-tuan dan puan. Tapi sebelum itu, bagi anda yang ada masalah kesihatan kencing manis, darah tinggi, gout, sembelit, buasir, diabetes, apalagi jantung, buah pinggang ke, apa sajalah, sakit badan, lemah badan, tidak ada tenaga batin dan sebagainya, anda boleh telefon saya kerana ada satu produk daripada Transofactor, daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini Transofactor For Life Research Malaysia Sdn Bhd boleh meningkatkan imun badan sehingga 400% lebih kuat supaya badan kita sendiri yang boleh menyembuhkan badan kita sendiri. Okey, banyak sudah ambil produk ini termasuk doktor-doktor sudah mulai telefon saya sudah hantar produk itu kepada mereka. Ada doktor, ada lawyer dan sebagainya yang call saya dan saya berikan mereka produk ini. Salah satu produknya ini Riovida Stick. Ini dalam bentuk sachet. Ini salah satunya ya. Sebab ada orang tanya, oh perlu masukkan air kah? Tidak semestinya. Ini salah satunya saja. Jadi bagi anda yang memiliki banyak penyakit, 3 serangkai kah apakah, sila telefon saya boleh berikan anda produk ini dengan harga yang sangat berbaloi untuk menyembuhkan anda sendiri punya imun badan. Okey, kita teruskan. Politik pecah dan perintah adalah yang pertama yang selalu digunakan oleh Mahathir. Mahathir sering menggunakan taktik memecahkan gabungan lawan dari dalam. Contohnya, UMNO sudah pada ketika 1987 ada UMNO versus Tim A dan Tim B 1987. Inilah yang berlaku ketika beliau berjaya. Berjaya dikatakan berjaya pecahkan musuh dalam parti. Pakatan Harapan pada waktu kritikal, beliau tarik balik sokongan hingga menyebabkan perpecahan dan kejatuhan kerajaan. Tujuannya supaya beliau kekal sebagai kingmaker dan semua pihak akhirnya datang kembali kepada beliau. Nombor 2, jangkaan jauh dan timing politik. Mahathir tidak tergesa-gesa. Beliau sering tunggu saat kelemahan musuh atau musuh barulah beliau bertindak. Contohnya, tiba-tiba kembali pada tahun 2018 untuk jatuhkan Najib walaupun sudah bersara. Tahu bila nak letak jawatan untuk tekan pihak lain buat rundingan semula kuasa. Kesannya, strategi ini menjadikan beliau selalu berada 2-3 langkah di depan lawan. Nombor 3, pakai musuh sebagai alat. Mahathir sangat praktikal. Beliau sanggup bekerjasama dengan orang yang dulu beliau tentang, jika itu menguntungkan matlamatnya. Contohnya, kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Selepas semua konflik selama 20 tahun, guna Pakatan Harapan untuk naik semula jadi Perdana Menteri. Kemudian keluar PH bila tidak perlukan lagi. Ini strategi beliau, iaitu strategi di mana memang sangat luar biasa ini strategi dia ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak hairanlah kalau Mahathir mempunyai strategi menjatuhkan kerajaan perpaduan dengan naratif, salah satunya naratif Melayu tertindas. Beliau sering memainkan sentimen perkauman dan agama, yang mana Mahathir fokus pada isu ketuhanan Melayu. Dakwa Melayu sedang hilang kuasa di bawah kerajaan perpaduan. Strategi ini untuk tarik simpati daripada kelompok Melayu konservatif, termasuklah mereka yang dalam PAS dan Bersatu. Kemudian beliau juga mencabar legitimasi Anwar. Mahathir serang dasar-dasar ekonomi dan sosial kerajaan serta sekarang kononnya gagal bela rakyat.
Tujuan untuk melemahkan imej Anwar sebagai pemimpin stabil dan berwibawa. Ketiga, beliau juga boleh melakukan gabungan untuk menggabungkan tokoh-tokoh lama yang sudah marah. Mahathir cuba untuk satukan mereka yang kecewa. Bekas pemimpin UMNO, NGO Pro Melayu, dan individu dalam pembangkang. Dan pada masa yang sama, beliau juga nampak seperti mahu mewujudkan satu pakatan bayangan yang lebih jujur dan tegas. Selain itu, beliau juga seolah-olah sedang cuba untuk memujuk PAS dan Bersatu untuk menyertai naratifnya. Walaupun tidak disukai oleh PAS dan Bersatu, Mahathir cuba untuk jadikan isu Melayu sebagai titik penyatuan. Jika berjaya, Mahathir mungkin jadi kingmaker sekali lagi. Bukan sebagai Perdana Menteri, tapi penentu siapa yang layak. Nombor 5, mewujudkan kekeliruan dan ketidakstabilan. Setiap kenyataan Mahathir mencipta ketegangan politik. Dengan harapan akan wujud tekanan dalaman dalam kerajaan. Ini boleh jadi peluang untuk pembangkang menaguk di air yang keruh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye-bye. Baik, selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ini topik kita bertajuk perpaduan strategik atau langkah bunuh diri. Tajuk dia perpaduan strategik atau langkah bunuh diri. Ini berkenaan dengan Mahathir dan juga Rafizi. Wah, apa jadi sekiranya tiba-tiba Mahathir pujuk Rafizi untuk bergabung. Walau ini memang deep. Kali ini lebih deep. Fokus kepada implikasi jangka panjang, peluang tersembunyi dan risiko pengkhianatan politik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini memang sangat-sangat menarik untuk kita bincang. Jadi sebelum saya teruskan, bagi anda yang ada masalah penyakit darah tinggi, kencing manis, gout, kolesterol, diabetes, apalagi kanser, katarak, sakit buah pinggang, sakit paru-paru, sakit buasir, apa sajalah jenis penyakit termasuk lemah batin lelaki dan perempuan dan sebagainya, termasuk yang susah untuk dapat anak. Ada satu produk yang saya ingin perkenalkan kepada anda, nama dia Transofactor daripada 4Life Research Malaysia Sdn Bhd. 4Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini produk daripada 4Life Research Malaysia Sdn Bhd. Salah satu produk dia ini ini salah satu contoh saja. Okey, ini contoh dia. Ini 4Life nama dia Rio Vida Stick. Okey, ini mengandungi Transofactor yang boleh meningkatkan imun badan sehingga 400% kekuatan tubuh badan supaya kita boleh sembuh daripada penyakit hanya melalui dengan imun badan kita. Bagi anda yang memang ada masalah kesihatan, anda boleh hubungi saya, terus WhatsApp saya akan jawab. Okey? Jangan kasih lama, takkan nak tunggu sampai potong kaki baru nak bertindak. Macam itulah. So, ini dia. Jangan lupa untuk bertindak sekarang, hubungi saya. Okey, baik. Kita teruskan. Perpaduan strategik atau langkah bunuh diri. Mahathir dan Rafizi. Gabungan dua generasi. Mahathir mewakili kuasa lama, orang sudah terlampau tua dan sebagainya. Mewakili kekuasaan lama yang penuh dengan pengaruh, yang ada jentera, yang ada rangkaian elit. Rafizi pula mewakili harapan baru. Harapan baru yang penuh dengan data, yang penuh dengan digital, yang penuh dengan reformasi dan suara rakyat kelas menengah. Jika mereka bergabung, kita akan lihat politik lintas generasi. Satu yang main kuasa, satu lagi otak dan fakta. Okey, kesan dia, mereka boleh bentuk satu koalisi, satu persyarikatan, koalisi teknokrat Melayu untuk menarik pengundi yang sudah bosan dengan UMNO, PAS dan PH. Boleh jadi asas Pakatan Ketiga Nasional 3. Wow. Rafizi, walaupun begitu, mempunyai risiko dikhianati oleh Mahathir. Kita tak lupa sejarah. Mahathir pernah tinggalkan Anwar, Musa Hitam, Ghaffar Baba, Najib. Semua anak didik politik beliau akhirnya dikhianati. Soalnya, kalau Rafizi bijak, adakah dia sanggup main api dengan Mahathir yang licik ini? Kesannya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Rafizi terlalu percaya
dia mungkin akan jadi korban strategi Mahathir lagi satu. Tapi kalau Rafizi kawal naratif dan letak syarat yang jelas, dia boleh gunakan Mahathir sebagai alat, bukan sebaliknya. Wow, adakah ini peluang reformasi yang baru? Rakyat semakin muak dengan game lama PH dan PN. Kalau Rafizi kendalikan naratif dengan betul bahawa dia ini bukan berpaling tada, tapi strategi untuk menyelamatkan negara dari politik perkauman dan rasuah, mungkin rakyat akan beri peluang kedua. Contoh naratif, saya bukan pilih Mahathir, saya pilih Malaysia. Saya tak lawan individu, saya lawan sistem. Kesan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pula adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kehilangan 3 tiang utama PKR. Bukan saja dari segi strategi tapi juga sokongan generasi muda. PH akan makin retak, terutama jika tokoh-tokoh akar umbi ikut Rafizi. Gabungan Anwar dan Zahid akan semakin rapuh dan jalan untuk Rafizi jadi calon PM dalam blok baru akan semakin jelas. Apa seterusnya kalau gabungan ini jadi realiti? Pertama, 3 bulan pertama spekulasi besar kejatuhan kepercayaan kepada PH, mungkin PRN jadi uji kaji. 6 hingga 12 bulan jika mereka bentuk parti baru atau platform reformasi teknokrat, ia boleh jadi satu kuasa penentu di PRU 16. Anwar, Zahid, PN, semua akan rasa gegaran. Penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan, politik bukan soal siapa kau sokong semalam, tapi siapa yang kau sanggup berubah demi hari esok. Kalau Mahathir dan Rafizi bergabung, sama ada ini reformasi baru atau pengkhianatan politik paling tragik dalam sejarah moden, apapun rakyat akan jadi hakim sebenar. Bro, kau rasa patutkah Rafizi terima atau tolak Mahathir? Bro, sila komen. Patutkah Rafizi terima atau tolak Mahathir? Komen di bawah. Kasih share, kita jumpa lagi. Bye-bye.